Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakaruddin bin Abdul Wahab, pelajar Master Fakulti Pendidikan Khas. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk isu dan cabaran guru pendidikan Islam terhadap pengajaran Al-Quran Braille di program pendidikan khas integrasi di negeri Selangor. Dalam pembentangan ini, saya akan mendahulukan dengan pengenalan, seterusnya kajian literatur, ketiga penyertaan masalah, keempat objektif kajian, kelima metodologi kajian, keenam dapatan kajian, ketujuh cadangan dan saranan, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Kompetisi mempunyai dua media penting, iaitu tahap pengetahuan dan juga kemahiran. Bagi seorang guru, penting untuk mereka memiliki kemahiran atau pengetahuan dan juga kemahiran yang tinggi di dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, kalau dalam kajian saya, guru pendidikan Islam perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam Al-Quran Braille untuk mengajar murid berkeperluan khas penglihatan. Menurut Imam Al-Ghazali juga, seorang guru dia bertanggungjawab ke atas anak muridnya, iaitu untuk memandu pelajar-pelajarnya untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk beramal dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Bagi kajian saya, dalam konteks kajian saya, kod Braille merupakan pena ataupun alat utama untuk murid-murid atau murid berkebutuhan khas penglihatan untuk belajar. Jadi, ia memerlukan seorang guru yang betul-betul memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam Braille Al-Quran supaya dia dapat belajar dengan lebih sempurna dan terbimbing. Banyak kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh para sarjana-sarjana lepas. Ini termasuklah daripada Abdul Wahab tahun 2006, di mana menurut beliau guru yang komited adalah guru yang memiliki pengetahuan yang tinggi, mahir dalam bidang teknikal dan cekap dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Bagi guru MBK penglihatan ataupun guru GPI pendidikan Islam yang mengajar murid berkebutuhan khas penglihatan, penguasaan yang tinggi atau penguasaan yang penuh terhadap kod Braille Al-Quran sangat penting. Terdapat juga kajian daripada Muhammad Mokhtar dan juga Aliza tahun 2004, di mana mereka mendapati dalam kajian mereka terdapat dua kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru, iaitu kemahiran membaca dan menaip dalam tulisan Braille. Guru-guru yang mengajar pendidikan Islam MK ataupun murid berkebutuhan khas penglihatan perlu punya kemahiran menggunakan mesin Braille dan membaca tulisan Braille supaya mereka mudah untuk mendekati pelajar dan juga seterusnya akan memberi impak yang tinggi kepada murid tersebut. Dalam problem statement ataupun penyertaan masalah, terdapat beberapa masalah yang berbangkit seperti tentang kelayakan ikhtisas guru-guru pendidikan Islam, di mana menurut Mokhtar dan Aliza juga tahun 2004, pengetahuan guru tentang ciri-ciri murid berkebutuhan khas serta kurangnya keyakinan guru dalam aspek penyampaian isi kandungan membawa kepada masalah tersebut. Maksudnya di sini ialah kelayakan ikhtisas dan juga pengetahuan guru-guru tentang ciri-ciri murid yang diajarnya. Maksudnya guru-guru masih lagi tidak dapat menguasai ataupun tidak tahu tentang ciri-ciri murid yang diajar. Sesungguhnya akan menyebabkan mereka kurang keyakinan untuk menyampaikan pengajaran tersebut. Selain itu, menurut Haji Rubati pula, dalam kajiannya, isu kelemahan kod Al-Quran Braille oleh GPI berpunca daripada latihan di Institut Pendidikan Guru, di mana menurut beliau, di Institut Pendidikan Guru ataupun IPG tidak menyediakan satu kursus yang spesifik kepada guru-guru pelatih untuk belajar tentang kod Braille Al-Quran. Maksudnya di sini di peringkat IPG sendiri pun masih lagi ataupun tidak menyediakan satu kursus yang khas kepada guru-guru tersebut untuk belajar tentang Al-Quran Braille. Ini mendatangkan masalah kepada mereka apabila mereka masuk atau posting di sekolah.
Menurut kajian ataupun menurut pelaporan Chekhov tahun 2018, menunjukkan bahawa peratus penguasaan bacaan Iqra murid-murid berkeperluan khas penglihatan ini adalah sangat rendah. Adalah rendah. Ini semua berpunca daripada ketidakpenguasaan guru dalam kod beri Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, guru perlu memiliki skill ataupun pengetahuan baru boleh dia ajar budak-budak tersebut. Seterusnya objektif kajian, iaitu dalam kajian ini saya ingin mendapatkan gambaran tentang isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam yang mengajar murid berkeperluan khas penglihatan. Bagi metodologi kajian, saya menggunakan iaitu kaedah kualitatif research, di mana saya menggunakan kaedah temu bual separa individu separa berstruktur untuk mendapatkan maklumat ataupun data. Dan kajian ini dijalankan di 3 buah sekolah di sekitar ataupun di negeri Selangor. Okey, hasil daripada kajian yang telah saya lakukan, saya telah mendapati beberapa isu yang timbul, iaitu kekurangan khusus dan latihan. Yang kedua, buku panduan dan modul Al-Quran Braille yang tidak disediakan. Yang ketiga, sikap ibu bapa, dan juga satu lagi masalah baru ataupun masalah yang timbul tentang adanya murid berkeperluan khas yang multiple disabilities, di mana murid ini mengalami masalah penglihatan dan pada masa sama dia mengalami masalah kognitif ataupun pembelajaran. Okey, saya bawa dulu yang pertama, itu kekurangan khusus dan latihan. Hasil temubuan yang saya jalankan ke atas ketiga-tiga orang guru pendidikan Islam mendapati mereka menyatakan mereka kekurangan dari segi khusus yang berkaitan dengan kod beri Al-Quran. Jadi menurut mereka pihak JPN tidak menyediakan khusus atau bengkel yang mungkin di sekitar negeri Selangor. Jadi mereka rasa ketiadaan khusus ini menyebabkan mereka tidak dapat memberi pengajaran yang lebih bermutu kepada murid. Seterusnya buku panduan. Okey, buku panduan ini menurut mereka, buku panduan atau modul Al-Quran Braille tidak dibekalkan di sekolah. Maksudnya buku panduan itu tentang buku panduan kod-kod Braille. Contoh alif, titik berapa, bar, titik berapa, mereka tak ada. Jadi mereka hanya bergantung sebenarnya kepada guru-guru lama di sekolah. Buku panduan menurut mereka juga, buku panduan yang dibekalkan di sekolah hanyalah buku panduan kod berbahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sahaja. Okey, yang ketiga, sikap ibu bapa. Okey, menurut mereka atau ketiga-tiga orang responden, mereka bersetuju bahawa ibu bapa menyerahkan sepenuhnya anak mereka di sekolah. Maksudnya di sekolah saja mereka belajar Al-Quran. Di rumah memang tidak. Ibu bapa memang 100% mengharapkan pengajaran daripada guru di sekolah sahaja. Dan yang keempat itu tentang student ataupun pelajar multiple disabilities atau yang memiliki lebih daripada satu jenis ketidakupayaan. Okey, menurut mereka di sini, murid-murid yang mengalami multiple disabilities berada di dalam kelas bersama-sama murid, maksudnya bersama murid penglihatan yang memiliki pemikiran yang normal. Jadi timbul masalah kepada mereka untuk mengajar kerana terdapat dua kategori dalam kelas. Jadi menimbulkan suasana yang susah sebab guru perlu fokus kepada murid ini dan juga fokus kepada murid yang satu lagi yang berbeza keupayaan. Okey, seterusnya saranan dan juga cadangan. Pertama sekali, kita perlu melihat daripada aspek latihan kepada guru itu sendiri. Oleh itu, latihan atau khusus yang dilakukan secara berpusat dengan mengumpulkan guru pendidikan Islam seluruh Malaysia perlu diadakan oleh pihak kementerian ataupun bahagian pendidikan khas supaya khusus itu dijalankan serentak dan lebih bertumpu dan juga selaras. Maksudnya di sini semua guru pendidikan Islam di Malaysia mengajar
kod braille Al-Quran, iaitu kod braille yang betul-betul diiktiraf oleh pihak JAKIM dan juga KPM sendiri. Ini disebabkan nombor 2 itu modul dan buku panduan. Okey. Sebenarnya di sini modul atau buku panduan yang seragam yang digunakan iaitu Iqra Braille ditulis berasaskan rasam Usmani. Manakala Al-Quran Braille yang diterbitkan oleh Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia iaitu PERTIS, pula ditulis berasaskan kaedah rasam Imlai. Maksudnya di sini tiada pelarasan yang maksudnya yang sama. Di peringkat Quran di peringkat Iqra, rasam Uthmani, dan di peringkat Al-Quran Braille, rasam Imlai. Jadi di sini pihak kementerian atau pihak bahagian pendidikan khas perlu mewujudkan atau menselaraskan kaedah bacaan ataupun penggunaan rasam yang sesuai untuk di Malaysia. Yang ketiga adalah komitmen ibu bapa, di mana ibu bapa berperanan penting. Memang kita tahu kalau dalam pendidikan ibu bapa sangat penting, iaitu memainkan peranan penting yang pertama sekali di pada hadapan untuk membantu murid-murid atau anak-anak mereka supaya dapat menguasai Al-Quran. Jika mereka tidak dapat menguasai Al-Quran Braille, mereka boleh mencari guru-guru luar. Maksudnya murid perlu bukan secara berkala. Dalam belajar Al-Quran ini bukan secara berkala. Jadi dia perlukan satu pelajaran yang berterusan, yang kerap belajar. Jadi perlu cari guru yang berkelayakan di luar ataupun guru lain lah, macam tuition lah kepada anak-anak mereka. Yang ketiga, bagi murid masalah penglihatan yang mempunyai multiple disabilities ni, iaitu ketidakupayaan lebih daripada satu, dicarankan untuk asingkan kelas mereka. Maksudnya murid yang penglihatan tetapi memiliki kognitif yang normal, mereka perlu belajar dalam satu kelas. Dan murid yang memiliki yang mengalami multiple disabilities ini perlu belajar di kelas yang lain, separatekan, supaya senang guru untuk menentukan kaedah yang sesuai. Jadi guru tidaklah membuang masa untuk mengajar cara ini, lepas tu cara ini semula. Jadi lebih senang kepada guru untuk memberi tumpuan kepada murid-murid yang kelas mereka. Hasil daripada kerja ini dapatlah disimpulkan bahawa pertama sekali guru perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi terhadap kod braille Al-Quran, terhadap kod braille, supaya mereka dapat mengajar murid-murid mereka dengan lebih berkesan. Dan murid akan mendapat pendidikan ataupun mendapat impak daripada pembelajaran yang mereka di sekolah. Yang kedua, pihak kementerian, terutamanya bahagian pendidikan khas, perlu memainkan peranan penting, iaitu dengan menganjurkan bengkel-bengkel ataupun khusus berkaitan kod braille Al-Quran secara lebih kerap, secara berkala, supaya guru-guru dapat meningkatkan tahap kompetensi mereka untuk mengajar murid-murid murid-murid berguna khas penglihatan, supaya mereka tidak ketinggalan ataupun supaya sekurang-kurangnya pelaporan JCOF untuk murid bagian Al-Quran, itu membaca Al-Quran, dapat ditingkatkan daripada sebelum ini, itu tahun 2018. Jadi, supaya mereka dapat menguasai atau dapat membaca Iqra Braille dengan lebih berkesan. Ini penting kerana bacaan Al-Quran ini kita gunakan dalam seharian, dalam kehidupan kita seharian, dalam solat. Jika murid-murid tidak menguasai atau tidak dapat membaca dengan betul, ini akan menyebabkan kualiti solat mereka ataupun solat mereka tidak sah. Itu yang pertama sekali yang perlu kita tekankan. Kerana bacaan Al-Quran merupakan bacaan yang kita akan gunakan dalam seharian kita. Terima kasih. Itu saja pembentangan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.